Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan saja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12. Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Terima kasih bagi anda yang sedang bersama dengan saya yang setia mendengar rancangan Misteri Jam 12. Saya akan mulakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan ini berlaku di salah sebuah blok di Singapura. Pengirim yang bernama Hidayah berkongsi pengalaman beliau. Kisah yang tak dapat dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar Kisi? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya sihat, terima kasih kerana bertanya. Nama saya Hidayah. Saya ingin berkongsi pengalaman. Saya ingin ketengahkan peristiwa. 2 hari selepas Nik Long saya meninggal dunia, saya bila balik, saya terasa seperti ada benda ikut saya ataupun sesuatu ikut saya dari belakang. Saya ni bekerja dalam bidang retail. Saya akan pulang tutup kedai jam 10 malam. Jadi selepas tutup kedai, saya buatlah benda-benda yang patut. Saya akan keluar kedai saya paling-paling 10.40 malam. Saya naik MRT sampai kolong blok rumah saya. Setelah naik MRT dan feeder bus 11.45 malam. Ataupun hampir-hampir 12 tengah malam Kisi. Pendengar Ria 897 diceritakan oleh Hidayah 2 hari setelah Nik Long saya meninggal dunia. Bila jalan di kolong blok, saya rasa macam ada sesuatu ikut saya. Bila saya berjalan, saya akan berhenti. Saya akan toleh belakang. Tengok kiri, tengok kanan. Tapi tak nampak apa-apa Casey. Cuma rasa macam ada sesuatu ikut saya. Saya teruskan. Hari berikutnya sama. Hari yang keempat, kelima. Sampaikan kisi perkara ini, walaupun dah selalu berlaku, tetap saya masih rasa takut. Lebih kurang 3 minggu, hampir-hampir sebulan, gangguan ini berlaku pada saya. Sampailah saya beritahu ibu saya. Ibu tahu tak? Daya nak ceritakan pada ibu dah lama lah. Setiap kali Daya balik kerja, macam ada benda ikut tau. Nanti bila pusing tak ada, tapi bila jalan dengar. Dan boleh rasa remang bulu roma. Bila saya berbual dengan ibu saya Casey, bila saya berbual dengan ibu saya pun meremang bulu romanya. Sebab dia memberitahu saya, Daya, Mak kalau cakap Daya jangan terkejut. Daya tahu tak, setiap kali Daya balik, Mak keluar bilik tengok Daya kan. Setiap kali tu Mak akan dengar dekat depan pintu rumah kita akan bunyi loceng kaki, seperti ada orang pakai gelang kaki lalu lalang. Kisi, rupa-rupanya ibu saya ni mengalami perkara yang sama, gangguan seperti saya. Jadi pendengar Ria 897, sampaikan ibu saya, ini petua lama. Betul tidak saya tak pasti, tapi ibu saya langsung ke dapur. Dia ada simpan satu tempat pembuka surat. Tempat ni benda ni tajam. Dia kata, Daya, ambil ni, letak dalam beg.
Ini senjata apa ni? Jangan takut. Ini tempat buka surat. Kau simpan dalam beg kau. Benda tajam ni, makhluk-makhluk halus takut. Kisi saya buat, Kisi. Saya ambil barang tu letak dalam beg. Besoknya saya bertugas balik waktu sama jalan, Kisi. Masih lagi meremang. Masih rasakan benda tu ikut. Tapi kali ini lebih dahsyat. Sebab bila saya berjalan, berdiri dekat lift lobby, saya macam perasan salah satu tembok di kolong blok saya, salah satu pilar di kolong blok rumah saya, seperti ada orang menjenguk, kemudian sembunyi. Gangguan berterusan sebenarnya. Sampaikan ibu saya dah tak tahan, saya pun setiap hari takut nak balik. Kadang-kadang terpaksa susahkan ibu saya turun bawah jemput saya naik ke atas. Kita berjumpa dengan seseorang, dan orang ini telah pun membantu. Kisi, saya nak tanyalah, adakah apa yang dilakukan betul ataupun salah? Sebab setelah menggunakan barang ini, saya dah tak rasa meremang, saya dah tak rasa ada benda ikut saya. Tapi saya rasa macam salah menggunakan barang yang diberikan. Ia adalah sejenis tangkal. Saya akan gunakan tangkal tersebut. Saya akan pin tangkal tersebut pada beg yang saya bawa. Sejak malam itu, dah tak ada lagi perasaan takut benda ikut balik, tak ada. Ia memang mujarab. Tapi sekarang persoalannya, adakah tangkal yang saya pakai ini okey ataupun tidak? Apa kata Kisi dan juga pendengar Ria 897? Terima kasih dari Nur Hidayah. Selamat tengah malam, Kisi. Selamat tengah malam, Kisi. Juga pendengar Ria 897, nama saya Nur Ilina. Pengalaman yang saya ingin berkongsi ini berlaku kepada saya dalam rumah. Tengah-tengah malam beberapa kali saya kedengaran seperti ada orang mengetuk pintu rumah. Saya bangun dan buka. Malah ketukan itu berlaku untuk beberapa kali. Beberapa kali itulah saya bangun dan buka pintu rumah saya hanya untuk melihat di luar rumah tidak ada sesiapa. Pada mulanya saya fikirkan ada orang yang bermain-main, cuba mengganggu saya. Mungkin jiran, mungkin suami saya, sebab malam tu suami saya memang bertugas. Dan kadang-kala suami akan balik siang. Suami saya ni adalah seorang pemandu teksi. Jadi bila waktu-waktu dia malas, penat, dia akan balik siang. Jadi mungkin saya fikirkan antara sebab-sebab suami saya lah yang mengetuk dan mengganggu saya. Sebab itulah saya play along. Saya ikutkan saja rentak dia. Masuk bilik balik, nak dengar rancangan Kisi. Ketuk lagi. Saya bangun buka pintu. Depan pintu, Kisi saya cakap apa tahu? Bang, awak fikir saya tak tahu ke tu abang? Awak jangan main-main. Nanti orang tu ketuk awak baru tahu. Saya tutup pintu balik, saya masuk dalam bilik saya. Pendengar Ria 897. Jadi apa yang berlaku? Bila saya baring ni, saya dengar orang buka pintu besi, saya dengar orang buka pintu kayu. Suami saya lah tu. Saya nampak Kisi. Walaupun tak nampak, suami saya buka tak pintu dan tutup pintu sebab bilik saya ni terhadang dengan tembok. Tapi saya dengar orang buka pintu dan tutup pintu. Kemudian saya nampak suami saya jalan dan terus masuk ke dapur. Saya tersenyum nampak suami. Yalah, nak main-mainkan saya. Saya dah tahu dah tu suami. Kisi, apa yang bakal saya ceritakan ini bukan saya buat-buat, Kisi. Suami masuk dapur. Saya sedang seronok mendengar misteri jam 12. Saya tengok di pintu dapur tu. Kenapa suami aku masuk dapur tak buka lampu ni? Saya mula rasa syakwa sangkau tu, Kisi. Saya terus cabut earpiece yang ada di telinga saya, taruh tepi. Saya menjenguk lagi. Ni suami aku ni nak takut-takutkan aku tau. Saya bangun. Saya berjalan menuju ke arah dapur. Abang tak kelakar jangan takut-takutkan saya Abang. Abang. Perlahan-lahan saya langkahkan kaki saya, Kisi. Saya masuk ke hadapan.
Depan pintu dapur, gelap gelita dapur saya, gelap gelita kisi. Bukan saja dapur, tandas di dapur juga kisi gelap. Ya Allah, mana suami aku ni? Bang, Bang keluar bang. Bang, jangan takutkan saya bang. Abang. Saya pusing ke belakang tengok pintu bilik ditutup. Pintu bilik saya memang terbuka, bilik sebelah tutup. Pintu rumah pun tertutup. Saya masuk bilik sebelah tengok suami tak ada. Masuk bilik, saya tutup pintu, saya telefon. Suami cakap hello. Saya dengar kisi bunyi taksi. Hello? Hello? Yang? Hello? Abang kat mana bang? Oh, abang tengah driving lah, nak hantar passenger nak pergi Woodlands. Abang, lepasnya abang balik boleh tak? Kenapa awak? Kenapa dengan awak ni? Tak ada apa-apa bang. Abang balik sekejap boleh tak? Saya nak minta tolong lah. Abang balik lepas ni ya? Saya letak telefon. Saya terus tak dengar rancangan Casey. Malam tu Casey adalah malam yang paling menakutkan saya. Nasib baiklah gangguannya setakat di situ saja. Tapi sudah memang membuat saya takut. Terima kasih. Dan selamat tengah malam Casey. Saudara, kisah yang tadi diceritakan memang cukup menakutkan ya, daripada seorang rakan. Mungkin ketika pendengar kita ketika rakan kita ni ialah awal tadi Nur Elina ni, mungkin dia bangun 2-3 kali katanya dia bangun, dia dah tahu itu satu gurauan daripada kenalan, mungkin jiran sebelah ataupun suaminya, dan akhirnya ni mesti suami aku ni. Jadi bila dia bangun tu, dari katil dia ke depan, buka pintu ni, satu bahagian tu ada, dia kata lah, saya berdiri depan pintu Casey. Dan saya pun berkata, abang jangan main saya tahu tu abang. Abang fikir saya tak tahu ke? Jadi, mungkin ini andaian saya. Mungkin makhluk tu dengar, oh, kau ingatkan suami kau confident Jadi dia pun menyamar sebagai suami. Abang masuk jangan main Dia pun masuk dalam rumah. Awak tengok ni suami aku dah balik ni, nampak susuk tubuh ni jalan. Tak apalah, continue dengar. Kemudian awak tengok, mana suami aku? Memang seram Baik, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman kisah-kisah misteri anda. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Saudara, terima kasih bagi anda yang sedang bersama dengan kami. Dan kalau tadi 2 kisah berlaku di Singapura, kali ini kita akan terus terbang jauh. Kisah berikut ini berlaku di Australia. Seorang peminat rancangan Misteri Jam 12 dari Australia, nama beliau Abang Mahat dan juga Kak Ida, yang dah pun katanya di sini, kami suami isteri gemar mendengar rancangan Misteri Jam 12 Casey. Walaupun dah duduk sini selama 15 tahun, radio Melayu di Singapura khususnya Ria sekarang menjadi pujaan hati. Terima kasih pada MJ12. Di sini kami tidak dapat mendengar rancangan Casey lah pukul 12 tengah malam ataupun waktu Singapura dikatakan di sinilah, sebab memang kami pada paginya akan bertugas. Walaupun kami dapat mendengar rancangan Casey melalui saluran YouTube. Nak bila ada perjalanan jauh nak pergi ke rumah mak mertua saya yang juga tinggal di Australia tapi agak jauh, perjalanan memakan masa lebih kurang 3 lebih jam itulah, akan kita putarkan MJ12 dalam kereta melalui saluran YouTube. Dan sepanjang perjalanan kalau memandu ni kadang-kadang rasa seram pun ada, sebab saya memandu lazimnya pada waktu malam, dan kalau waktu malam di Australia ni memang senyap dan sunyi. Di sini kalau Casey mungkin belum pernah datang, kata beliau pukul 5, pukul 6 semua kedai dah tutup, semua buat hal sendirilah. Jadi memang sunyi, tapi kalau kelab-kelab malam tu memanglah sentiasa ada orang, kata beliau lah. Jadi ini kisah Abang Mahat dan juga Kak Ida yang berasal dari Australia. Ini tentang rumah yang pertama beliau beli, milikilah di Australia. Rumah ini agak jauh daripada pusat bandar, dan katanya kisah ini berlaku di Melbourne, Australia, ketika beliau menetap di sana 15 tahun yang lalu. Jadi hanya duduk dalam rumah tu untuk 2 tahun lebih sebelum mendapatkan bantuan seorang ejen untuk menjual rumah yang disebutkan. Jadi kenapa agaknya rumah itu dijual? Rumah itu dibeli oleh beliau dari seorang ejen yang lain. Dan ejen ini tidak memberitahu sebenarnya apakah latar belakang rumah yang dimiliki oleh Abang Mahat dan Kak Ida di Melbourne, Australia, yang agak jauh daripada pusat bandar.
Jadi kita teruskan kisah dalam rancangan misteri jam 12, saudara. Dikatakan dalam kiriman email dari Melbourne, Australia. Bukan dari Melbourne, dari Australia. Beliau ni dah berpindah ke bandar yang lain nampaknya. Jadi sebelum ini di Melbourne, Australia, tapi sekarang nampaknya keluarga abang kita ni dah kata orang bermastauti di tempat yang lain. Tapi saya akan sentuh pengalaman beliau. Diceritakan rumah yang saya beli Kisi dengan isteri bila dapat rumah besar ni, punyalah gembira. Sebab di rumah kami di Singapura ni hanya setakat mampu beli rumah 4 bilik saja Kisi. Itu pun dah rasa bersyukur sangat-sangatlah ada rumah. Tapi bila syarikat saya telah pun mengantarkan saya untuk bekerja permanent, katanya dia akan hantar saya untuk kerja sana selama 5 tahun Kisi. Jadi 5 tahun tak bolehlah ulang alik, memang penat. Jadi syarikat pun mengatakan dia akan menyediakan saya tempat tinggal. Tempat tinggal yang disediakan oleh syarikat ini adalah dalam terms and condition di mana saya harus bayar dan sebagainya. Oleh kerana itu saya pun kata pada syarikat, saya nak cari rumah saya sendiri dan mendapatkan mendapatkan bantuan dari syarikat lah. Sebab ada yang dah ditulis dalam bahasa Inggeris, saya terpaksa terjemahkan serta-merta. Baik, yang ini secara spontan ni saya cubalah. Terima kasih terutama sekali kerana Abang Mahat dan Kak Ida setidak-tidaknya ingin mencuba menggunakan bahasa Melayu untuk berkongsi kisah pengalaman anda. Dari pendengar Ria 897, pada malam yang pertama saya duduk dalam rumah ni Kisi, kami dah mula dengar bunyi kerusi ditarik-tarik. Rumah kami agak besar, kami tinggal di bilik atas. Saya dengan isteri saya waktu tu yang datang dululah. Anak kami 2 orang masih di Singapura, masih bersekolah di sana sebab belum lagi dapat sekolah di Australia, belum lagi dapat dipindahkan. Jadi dalam proses tu lah, dalam proses nak dapatkan sekolah, dalam proses nak apply, nak tu nak ni, macam-macam Casey. Malam pertama saya tidur dengan isteri, dengar bunyi kerusi ditarik, dengar meja ditarik. Jadi yang tersadar saya bangun ni, kata Abang Mahat. Saya kejutkan isteri. Mama bangun Mama. Isteri bangun. Isteri tanya, kenapa bang? Awak dengar tak bunyi orang tarik-tarik kerusi barang? Bang bang terompak tak? Ish, awak jangan cakap bukan-bukan. Ikut abang boleh, jom. Suami saya Kisi bawa baseball bat. Ingat lagi, memang dalam rumah, dalam bilik ada baseball bat. Kami berdua keluar dari bilik, jalan perlahan-lahan sampai menjenguk daripada tangga atas, tengok bawah tak ada orang. Turun bawah buka lampu, tak ada orang. Tengok kerusi, meja, semua dalam keadaan yang cantik, yang tempat asal. Siapa pula yang main? Mungkin agaknya, tak tahulah. Mungkin bumbung kita ke? Tak apalah, tidur baliklah. Pendengar Ria 897, Abang Mahat dan Kak Ida sambung balik tidur. Dan anda bayangkan, gangguan masih berterusan. Jadi saya akan teruskan berkongsi kisahnya. Sebentar nanti selepas pesanan berikut ini, anda jangan ke mana-mana. Saya akan kembali dengan kisahnya dalam rancangan misteri jam 12. Okey, pendengar Ria 897, kita kembali dengan kisah yang diceritakan oleh abang kita ni, Abang Mahat dan Kak Ida. Jadi pada malam pertama mereka dengar bunyi kerusi yang ditarik dan sebagainya. Dan semakin hari semakin teruk kejadian dalam rumah tersebut. Pada mulanya hanya dengar saja daripada kiriman email yang saya menderas ni, apa yang saya boleh fahamkan. Sebab dia katakanlah ada teruskan esok hari bunyi, dan saya pendekkan untuk bahagian pertama ni. Pada mulanya hanya setakat dengar lah bunyi tarik kerusi, benda dialihkan, tak nampak apa-apa benda yang fizikal bergerak. Tapi lama kelamaan gangguan dalam rumah mereka di Australia ni menjadi lebih teruk lagi.
ya, menjadi tak boleh dikawal. Apabila mereka turun dan periksa, terperanjat nampak kerusi ada yang di atas meja, ada kerusi yang dah terbaring, dan daripada setakat bunyi, sekarang ini dah menjadi bunyi dan juga penampakan secara fizikal. Kerusi tersebut dialihkan. Dalam rumah hanya mereka berdua saja. Anak-anak seperti dikatakan awal tadi masih belum lagi diceritakan belum lagi dapat dibawa bersama dengan mereka ke Australia. Jadi pendengar Ria 897, apa yang berlaku, pengalaman yang diceritakan oleh abang kita ni, Abang Mahat, bila saat yang mereka terperanjat apabila pada suatu malam ni mereka keluar pergi makan malam di rumah sahabat mereka. Balik makan malam sekitar pukul 9 lebih malam. Ya, 9 lebih malam tu mereka memandu sampai depan rumah. Mereka dapati, boleh rasakan katanya, Kisi Abang Mahat dengan Kak Ida boleh rasakan bila kami keluar dari kenderaan berdiri depan rumah, ada sesuatu yang tak kena tentang rumah kami. Kami dapat rasakan, tapi kami berdua tidak berbual antara satu sama lain tentang perasaan yang seram itu. Jadi pendengar Ria 897, terus kami masuk dalam rumah. Buka pintu, saya yang buka pintu. Saya langkah kaki masuk dalam. Isteri saya bila saya yang buka, saya langkah kaki, dia terpekik sekuat-kuatnya Kisi di belakang saya. Kisi, saya tersintak, pusing tengok isteri. Isteri menangis ketakutan. Pendengar Ria 897, saya tanya kenapa, saya pusing belakang, buka lampu, tak nampak apa-apa. Tanya kenapa. Isteri tunjuk dekat atas. Abang. Dipendekkan cerita, apa yang isteri nampak adalah benar. Bertanya dengan jiran-jiran yang ada di sekitar kawasan rumah kami. Dalam rumah kami sebenarnya ada kes orang gantung diri. Kesi tahu tak macam mana tuan rumah tu gantung diri tak, Kesi? Daripada atas, bahagian atas rumah, nak turun tangga tu, kan ada pagar tangga. Pagar atas tu diikat dengan tali, kemudian situlah tempat gantungnya tuan rumah. Mati dalam rumah, tak tahu sebabnya apa itu saya tak kisah. Tapi ejen rumah kami tidak beritahu kami tentang hal tersebut. Bayangkan pendengar, saya ni Kisi terpaksa, sebab di sana saya tidak kenal pun seorang ustaz atau imam. Saya terpaksa terbangkan seorang kenalan dari Singapura datang ke rumah. Bukan seorang Kisi, 5 orang kenalan datang ke rumah. Kita ramai-ramai duduk, kita ramai-ramai baca Yasin untuk 5 hari berturut-turut. Kita ramai-ramai membuat doa selamat, semah rumah. Dan memang dalam proses tersebut macam-macam berlaku, Kisi. Seolah-olah rumah tu dikuasai oleh iblis dan syaitan. Tapi Kisi, dengan adanya bacaan surah-surah suci dalam rumah berturut-turut, kami solat dan sebagainya, akhirnya makhluk itu mungkin kalah dan dikeluar dari rumah. Tapi kami setakat bertahan 2,5 tahun saja dalam rumah tu, Kisi. Walaupun telah disemah, tetap rasa takut tu ada. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Nama saya Mayuki. Siapa? Mayuki. Mayuki. Panggilan dari mana ni, Mayuki? Dari Clementi. Ada pengalaman kisah misteri berlaku pada anda ke? Atau anda dengar kisah ni? Macam mana? Pengalaman misteri lah. Anda terkena gangguan ke? Bukan. Ni actually happen
tahun 2008. Saya masih belum kahwin lagi lah. Silakan. Okay, saya pergi ikut kawan-kawan saya pergi pancing kat Pandan Reservoir. Pandan Reservoir, okey. Dan kawan saya pancing kat satu corner. Saya pancing kat satu corner ni. Dan bila tengah pancing tu, tiba-tiba macam masa diorang tu kena makan. Saya tarik. Terus ada satu macam kepala ni besar kecil. Saya dah takut. Saya terus tinggalkan dua-dua, saya lari. Dan terus lari balik. Itu je. Ini nampaklah anda seorang yang nampak atau lain-lain kawan yang nampak? Actually kawan saya pun cakap jangan main jauh-jauh. Pasal sini ada dia cakap kat Pandan Reservoir ni ada benda dia kan. Awak jalan seorang yang jauh lah. Macam action kan. Korang nak feeling lah Hindustan. Terima kasih. Okay, itu dia. Selamat malam kata orang ni. Kalau malam-malam tempat macam tu, jangan merayau seorang diri. Sedangkan mungkin ketika menjalani perkhidmatan negara pun kadang-kadang tak digalakkan untuk kesorangan. Sedangkan polis buat patrol 2 orang. Ni awak kan pula tempat macam tu sorang-sorang. Dia keluar lah, kata hai apa khabar. Yang ini kiriman daripada rakan kita yang bernama Syaiful. Kata Syaiful, kisah pengalaman misteri yang tak dapat dilupakan. Apa khabar Kisi? Khabar baik daripada beliau. Saya ingin berkongsi satu pengalaman ini. Ini adalah penampakan yang berlaku waktu itu saya berada di rumah nenek saya. Waktu maghrib ni setelah sebenarnya ramai ada di dalam lah. Jadi setelah mereka solat berjemaah ramai-ramai, kerana kita adakan majlis tahlil sebelum maghrib, dan maghrib setelah solat jemaah ni tuan rumah akan siapkanlah juwadah untuk makan malam ramai-ramai bersama dengan saudara mara, pakcik-makcik. Saya ni keluar dari rumah tersebut sebab nak merokok. Jadi saya berada di koridor rumah tu, sedang memerhatikan ada sebuah pohon, sebatang pohon di hadapan rumah yang disebutkan ini. Sedang saya merokok ni, entah macam mana, makin lama makin jelas. Mula-mula nampak macam ada sesuatu tau dekat pohon tu. Saya tengok dan renung. Daripada nampak sesuatu tu, saya nampak macam hitam rambut. Kemudian nampak wajah, kemudian dari wajah nampak jelas biji mata makhluk tersebut. Saya bila nampak benda tu, tersentak saya dibuatnya. Tiba-tiba Kisi, pakcik saya lah, namanya Cik Raman. Entah macam mana dia tahu ataupun tidak, dia berdiri di belakang saya, dia pegang bahu saya, kemudian dia membaca satu surah ni. Dia baca dan baca dan baca sampai surah tu habis. Dia kata ikut baca. Saya pun ikut apa yang dia baca. Kemudian dia tarik saya untuk pusing dan jalan masuk dalam rumah. Saya nampak Kisi dia tutup pintu. Semua tengok dia. Dah sekarang ini sesiapa jangan keluar dulu Nanti kalau dah boleh, nanti saya buka pintu balik, katanya Pakcik Rahman saya ni lah. Jadi semua pun lakukan apa yang mereka sedang lakukan lah, sedang buat siapkan makanan dan sebagainya. Dan setelah lebih kurang 10-15 minit baru Cik Rahman buka pintu, dan saya nampak Kisi dia menjenguk di luar, tidak ada apa-apa. Barulah semua kembali seperti sedia kala. Mungkin agaknya saya ternampak sesuatu tak yang dia rasakan. Mungkin dia pun perasan saya ni dah lain macam. Takut-takut aja saya terjun pada malam tersebut. Tapi mujurlah tidak ada apa-apa kecelakaan yang berlaku. Terima kasih Kisi, dan juga selamat tengah malam Kisi. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Hello, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Raihan Ibrahim. Siapa ni? Raihan Ibrahim. Raihan Ya, panggilan dari mana Raihan? PB, Johor Bahru. Johor Bahru. Jadi pengalaman Raihan orang Johor ni tentang apa ni? Silakan. Tentang di sekolah saya. Masih bersekolah lagi anda? Anda masih bersekolah lagi? Sekarang dah bekerja lah. Masa dulu tu ada kes bunuh. Mayat dia 3 hari barulah jumpa kat tepi longkang. Lepas tu kalau buat camp dia mesti ada yang kena rasuk. Kalau pergi camp tu kan, dia tak tentulah. Kalau macam ramai yang lemah, dia akan satu persatu akan kena rasuk.
Lepas tu diorang dah baik kan. Ada yang peserta ni berlari, berkejar-kejar di padang sekolah lah. Dia dah bawa balik pun dia mak bapak saya cari. Tengok dekat sekolah tu dia berpusing-pusing main dengan tak tahu lah, makhluk lah, macam makhluk setan gitulah dia cakap. Lepas tu berubat baru dah hilang. Memang sekolah tu memang misteri sikit lah. Tapi sekarang dah tak ada apa-apa lah. Kadang-kadang je lah ada. Itulah kes sekolah saya. Terima kasih ya. Okey, baik. Kembali. Baik, sini ada kiriman SMS saya terima daripada Syafira. Apa khabar KC? Khabar baik. Saya Syafira nak kongsi pengalaman ini. Waktu itu saya tolong ibu saya atau KC hantar kuih raya. Ni pada bulan Ramadan lah di rumah-rumah pelanggan. Dan ini berlaku pada bulan Ramadan tahun ini. Kata beliau. Dan saya ingat lagi, saya dengan ibu saya lah, saya memandu van dan ibu saya ni dah letakkan kuih-kuih di belakang ni dan nak hantar ke beberapa rumah pelanggan yang telah pun memesan kuih. Jadi Syafira menceritakanlah, ada kalanya saya perlu tunggu di bawah seorang, ada kalanya perlu tolong ibu lah sebab ada yang order sampai banyak kontainer kata beliau dan terpaksa naik ke atas dan tolong ibu angkat kotak-kotak lah. Jadi ada satu rumah pelanggan yang kami kirimkan ni terperanjatlah dalam rumah tu sedang berjalan ni. Rumahnya betul-betul adalah rumah flat yang berada di tingkat 4. Jadi bila keluar dari lift, belok kiri boleh, belok kanan boleh. Saya nak kisi bayangkan dululah keadaan rumah tersebut. Jadi bila belok kiri ni ada dua buah unit lah. Belok kanan ada lagi 2 buah unit rumah. Jadi kami belok ke sebelah kiri dan bila nak jalan belok sebelah kiri ni, jalan terus koridor ni nampak tingkap. Tingkap itu merupakan bilik yang ada di tepi koridor. Jadi Casey sedang berjalan ni, tiba-tiba ternampak Casey ada perempuan ni sedang duduk tengok saya dengan mak saya lah, yang satu sedang tolak troli, satu saya ni sedang pegang plastik. Jadi jalan saya terperanjat lah, nampak tersentak nampak perempuan tu. Jadi mak saya yang nampak terperasan ni, kemudian tuan rumah pun keluar, kebetulan mak saya pun berbual, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan menyambutlah kuih-muih dan sebagainya, kemudian pulang ke bawah lah. Dan katanya Syafira, bila saya dalam van tu nak bergerak lah pergi ke rumah seterusnya, mak saya pun tanya, tadi kau ni apasal terkejut bila ada dekat tingkat 4 dekat koridor tu? Mak saya tanya, saya pun cakap, oh tak ada mak, perempuan tu dekat tingkap terperanjat. No mak, saya berbual dengan mak saya, kalau panggil diri no lah. Jadi dia kata, perempuan mana pula dekat tingkap? Takkan mak tak nampak perempuan tu depan tingkap rumah orang tu, tingkap bilik tu? Hai no, kau jangan nak merepek, tingkap bilik rumah orang tu tutup. Kisi, saya terkejut bila mak saya cakap macam tu. Saya pun mati-mati cakap pada mak saya, mak jangan gurau sekarang bukan masanya. Mak saya pun kata tak gurau, memang mak nampak tingkap tu tutup. Kau nampak apa pula no, kau menegur ni? Dah rasa takut Kisi. Dan kali ini pula rumah yang selanjutnya hanya perlu bawa 2 plastik. Mak saya kata tak perlu ikut. Oleh kerana dah takut Kisi, saya ikut mak saya naik atas untuk setiap rumah sampailah kami pulang. Itulah pengalaman saya Kisi. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara, kita bersama dengan Dharma pada pagi ini. Apa khabar Dharma? Alhamdulillah. Orang dari kawasan mana ni? Saya di kawasan Choa Chu Kang. Ada pengalaman Saya ada pengalaman yang nak saya kongsi lah waktu saya kecil lah. Okey. Waktu tu kira-kira umur saya dalam 4 tahun lebih. Semasa saya tinggal di Taman Jurong. Biasanya lah keluarga saya memang diorang dah kelaziman waktu sebelum kita pindah ke rumah di Taman Jurong, kita duduk di pulau lah. Keluarga saya akan mengadakan macam permainan diorang main macam bingo tu apa game dia dalam bahasa Melayu saya lupa tu lah. Jadi diorang ada macam satu kotak tu, ada nombor-nombor ni, panggil nombor ni, kita taruhlah nombor tu ni, bila nombor tu kena strike
Jadi kita menang lah game tu. Jadi kita main satu keluarga ni dalam rumah tu. Waktu tu kita main ada dalam dekat 10 orang lah. Saya, mak saya, makcik saya semua lah, dengan datuk saya lah. Jadi bila kita main hampir sampai tengah malam pun, pukul 12 macam gitu. Jadi bila dalam pukul 12 itu kan, keadaan Taman Jurong tu rasa macam lain macam lah. Dan tiba-tiba kita dengar bunyi anjing menyalak lah kisi. Panjang sekali dia pergi menyalak. Satu family saya kat rumah tu kan, waktu tu tengah main ini bingo ni kan, kita rasa macam tergamam sekejap lah. Jadi semua tengok satu sama lain. Saya tengok family mak saya tengok pakcik saya semua tengok satu lain macam kan. Macam lain macam bulu rumah semua dah meremang kan ni kan. Jadi tak semena-mena tu kan, agak jarak dalam 2 minit anjing tu terus menyalak kan. Sekali kita nampak macam kelibat kain putih apa. Terbang betul-betul kat tingkap kita lah. Satu family saya, kira semua kan macam terserentak waktu tu lah. Jadi rumah saya tu betul-betul dia berdekatan dengan kawasan Chinese Garden lah. Jadi arah dia terbang tu kan, dia terus menuju ke arah Chinese Garden tu. Jadi itu je lah penampakan kita satu keluarga dalam waktu kita tengah main bingo tu lah. Itu saja kisah yang saya nak kongsikan lah. Walaupun tak berapa seram kan. Ya tak apa, setiap pengalaman tu adalah satu pengalaman terima kasih. Jadi saya nak kongsi sikit pasal yang apa ni, pendapat siapa Hidayah tu yang mengatakan dia pakai tengok. Boleh tak? Boleh silakan. Saya ada terbaca lah mengatakan syirik ni tergolongkan dari berbagai macam syirik lah kan. Jadi memakai tangkal ni dia salah satu syirik yang kita macam bertawasul. Perantaraan yang mana kita yakinkan kita dengan memakai tangkal ni kan, dia dapat memberikan kita kepercayaan kita kat situ, yang secara tak langsung tu telah datang syirik. Syirik ni salah satu daripada benda yang kita tahu yang telah kira memperduakan keesaan Allah Ta'ala lah. Jadi untuk saya secara peribadi lah, bagi saya itu perbuatan syirik yang tak harusnya sebagai seorang Muslim lah kan, kita mengamalkan perkara. Kenapa kita nak percayakan pada benda-benda yang macam gini selain daripada kita langsung terus minta kepada dia. Itu je lah sisi sama malam. Terima kasih Abang Dharma. Okey. Baik, kembali. Itu dia pendapat pandangan dari Abang Dharma kita. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi pengunjung blog rasmi Misteri Jam 12. Lebih kurang 3 tahun lah blog rasmi MJ12, kisah MJ12 telah pun ke udara. Dan bayangkan dalam masa 3 tahun ini telah pun dapat mencungkil pengunjung yang telah pun membaca page views sebanyak 2 juta. Wah, ramai tu 2 juta dalam masa 3 tahun adalah sesuatu yang cukup luar biasa untuk saya. Kalau untuk orang lain tak tahulah, mungkin artis Hollywood tu 2 juta nothing. I can see my views 100 million lah. Kata Justin Bieber lah. Tapi untuk saya 2 juta tu memang banyak, dan terima kasih di atas sokongan yang telah pun anda berikan dan terus menyokonglah blog rasmi Misteri Jam 12. Dan di sini ada juga kiriman yang saya terima daripada seorang rakan dari Ash. Actually dia nak jalan seorang boleh, tapi dia mesti ada amalan yang betul dan pendinding yang kuat dan juga iman dan semangat yang berani. Kata beliau ni tentang tadilah diminta pendapat pandangan tentang yang pakai tangkal ke, kalau tak silap saya macam itulah. Yang ini daripada Syazwani berkongsi kisah malam ni best kisah. Saya dengan mak saya sedang dengar MJ12. Nama mak saya Haja Maria. Boleh sebut tak Kisi? Haja Maria, your number 1 fan. Hari-hari mesti nak dengar. Walaupun tempoh hari dia tidur rumah kakak saya, dia tetap cari radio Kisi dengan MJ12. Terima kasih pada Haja Maria yang sedang mendengar. Yang ini daripada Safwan, katanya Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Pengalaman yang diketengahkan malam ni semua seronok. Saya sedang bertugas sekarang ini sebagai pengawal keselamatan. Kalau boleh saya selit daun sedikit Kisi. Sebenarnya katanya Safwan
siapa ni? Oh, saya ni pernah bertugas sebagai security guard dahululah sebelum mendapat kerja tetap. Sebab dulu memang nak cari kerja ni agak susah sedikit. Ataupun arti kata lain yang di type di sini bukan susah sedikit, payau Nanti orang tanya, payau tu apa sih? Susah sedikit lah Jadi diceritakan oleh beliau, 5 tahun lalu saya bertugas pengawal keselamatan dan saya pernah jaga sebuah factory lama yang terbengkalai dekat kawasan Kallang Way. Kallang Way, awak carilah satu factory lama Dan factory itu memang tidak lagi digunakan, tapi saya jaga hanya bahagian bawah sajalah. Kita tak perlu buat clocking, hanya jaga pintu depan masuk saja. Tengoklah siapa yang keluar masuk tu kena tulis log sheet. Dan dikatakan kita dijaga ni supaya tempat tu taklah dijadikan tempat sarang untuk buat maksiat ke, sarang penagih ke, ataupun orang yang masuk dalam curi-curi barang dan sebagainya. Jadi itulah kerja saya. Saya jaga seorang diri, tak ada kawan kisi. Jadi setiap shift hanya satu pengawal keselamatan. Mula-mula saya jaga petang. Oleh kerana seorang pakcik ni dia dah terlampau uzur, jadi dia minta izin dengan management dan management pihak atasan mengatakan kalau saya membenarkan dia kerja permanent pagi, saya boleh buat permanent malam. Pihak atasan okey. Jadi pakcik dia pun jumpa saya lah. Dia kata, Wan, boleh tak tolong pakcik nak kerja permanent pagi lah, dah tak larat lah. Malam-malam ni tak boleh buat lagi, mengantuk sangat. Jadi tengok pakcik ni kesian. Saya pun kata okeylah pakcik, pakcik kerja pagilah, saya permanent malam. Jadi pun senang untuk saya lah untuk merancang kan. Kalau ikut shift ni memang susah sedikit lah. Jadi apa yang berlaku, pada beberapa malam kemudian ni saya sedang jaga ni, tiba-tiba saya nampak bila mendongak ke atas, waktu tu berada di luar tempat pengawal keselamatan ni lah, betul-betul dekat luar gate ni, sedang mendongak ke atas isap rukuk ni. Saya terperanjat apabila tingkat 5 bangunan tersebut, nampak dekat koridor tu daripada tempat turun tangga ada perempuan diri. Jadi bila saya pandang ke atas, Masya Allah, terkejut saya macam mana perempuan naik ke atas ni? Saya tengok atas, saya lambai sambil mendongak, saya melambai tangan saya. Perempuan tu walaupun sedang tengok saya tapi tak bergerak Dia tengok saya, tiba-tiba meremang bulu rumah saya Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya terus campak rukuk saya matikan, saya masuk dalam tempat saya duduk ni menjaga ni. Kata beliau tutup pintu, saya duduk dalam dan rasa bersyukur sangat-sangat sebab tak perlu buat clocking. Bayangkan kalau saya kena keluar naik atas sampai tingkat 5 sorang-sorang. Saya rasa ni saya dah mati koma agaknya. Tapi penampakan tersebut bukan setakat sekali, berkali-kali, tapi cuma nampak di atas saja dan dia tidak pernah lah mungkin turun mengganggu saya ataupun ikut saya pulang lah. Saya bekerja sana lah selama lebih kurang setahun setengah sebelum saya mendapat kerja tetap hingga ke saat ini lah saya bertugas. Jadi terima kasih selamat malam dari Safwan, peminat rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Yang ini kiriman daripada seorang rakan melalui kiriman SMS dikirimkan pada saya. Ini siapa ni? Ini dia. Daripada namanya Abang Rashid. Saya baru-baru ini telah pun membuang sebuah sofa lama dalam rumah saya. Sebenarnya sofa itu masih boleh digunakan. Dan kisah yang saya nak ceritakan ini bukanlah tentang buang sofa, tapi kenapa kami buang sofa. Saya ada anak 3 orang. Satu yang paling kecil berusia 5 tahun. Dan kemudian anak yang tengah ni berusia 8 tahun. Dan selanjutnya berusia 10 tahun. Anak yang tengah ni lah selalu 8 tahun ni akan beritahu yang dia akan nampak Ning. Ning tu adalah nenek beliau lah, neneknya iaitu ibu saya, baring di atas sofa. Sebenarnya Ning ni dah meninggal dunia. Dah lebih kurang nak dekat 6 bulan meninggal dunia. Tapi tak tahulah kenapa baru-baru ini dia akan nampak seolah-olah seperti jasad si arwah ni akan baring. Dan sofa ni adalah sofa yang saya letak di study room. Study room saya ni clear glass. Pintunya dengan tembok bahagian depan ni adalah clear glass. Jadi sliding glass door. Saya tinggal di Yishun untuk pengetahuan dan juga pendengar Misteri Jam 12. Beberapa kalilah anak saya kata takut nampak Ning sedang baring. Jadi
Jadi akhirnya saya pun dah naik fed up. Saya pun buanglah sofa tersebut dan gantikan yang baru. Barulah anak saya tak ada komplain. Tak hek, tak hok, kata beliau. Anak saya diam buat hal sendiri dan saya rasa mungkin ada kebenaran yang diceritakan oleh anak saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Casey daripada rakan kita. Entahlah benar atau tidak, tak tahulah. Tapi yang lain boleh hubungi saya 669-11897 daripada Ober Mardi. Wah, Ober ingatkan tak ada hari ni SMS. Okey, Ober menceritakan, Casey, tadi ada orang yang tanya tentang tangkal yang dipakai itu baik atau tidak, Casey. Setiap apa yang kita gunakan untuk pengetahuan anda, kalau kita melakukan perkara itu dengan menduahkan Allah adalah salah. Kalau kita percaya tangkal tu boleh bantu kita, salah namanya. Tapi kita percaya Allah bantu kita, boleh. Jangan sampai salah niat kita dan fahaman kita. Tangkal sebagai pendinding tak boleh. Kalau kita pakai buat suka-suka, bolehlah. Mungkin untuk memberikan kita lebih semangat kadang-kala. Ini dipanggil reverse psychology, Casey. Mungkin kita memang tak percaya tangkal tu boleh membawakan kita kebaikan. Memang tak boleh percaya. Tapi bila kita pakai tu benda, memberikan kita satu reverse psychology. Seolah-olah ni kita hilang rasa takut, mengapa tidak boleh pakai. Tapi ingat, kita kena ingat juga yang tolong kita tu bukanlah tangkal. Yang tolong kita adalah Allah, katanya Ober Mardi. Sebab setiap tangkal ada pendinding. Ada makhluk-makhluk kadam, jin, iblis, syaitan yang akan ditempatkan bersama. Sebab tu, kalau tadi disentuh tentang dia jalan selepas pakai tangkal dah tak dengar bunyi telapak kaki. Apa yang saya nak cakapkan ini mungkin ada yang tak percaya. Tetapi Casey, jin ni pun ada kekuatan masing-masing. Mungkin jin yang ikut dia balik itu, jin yang lemah. Tukang ubat ni kasih jin yang lebih kuat. Jadi kalau si lemah ni jumpa dengan si kuat, siapa yang akan beralah? Yang lemah akan pergi. Tapi dia tak tahu, yang sentiasa ikut dia adalah yang kuat. Jin ni senang. Dia nampak orang lain, jin ni berdamping dengan manusia ni, yang lebih kuat akan datang dan cuba akan halau bertentangan dengan yang sedang menjaga si tuan ni. Maka itulah tuan ni kadang-kala akan terkena penyakit bila jin ni terkena gangguan dan sebagainya. Saya tak boleh cerita panjang sebenarnya. MJ12 hanya hiburan kan, Casey. Itulah pendapat pandangan saya. Ingat, apa kita lakukan, jangan menduahkan Allah. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Ober Mardi. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Itulah kisah pendapat pandangan dari Ober Mardi. Benar atau tidak, ingat MJ12 hanya satu hiburan saja. Jadi bayangkan tadi kisah tentang abang tu sofa dalam rumah tu ada gangguan Anak yang nampak lah, beliau tak nampak. Jadi bukan sekali, anak dah cakap banyak kali, nampak anak takut. Jadi dia buang sofa dalam rumah. Nasib baik yang dia buang tu sofa buruk lah. Kalau benda baru saya tak rasa nak buang Mungkin abang tu baru beli sofa dia baru beli mahal, sofa 5,000 Takkan anak cakap nampak tu terus nak buang sofa 5,000 tu, rugi babe. Kita ke hujung talian. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap? Casey, ini Kak Mida. Kak Mida, apa khabar? Saya kasih nombor telefon tu hari Ya, Kak Mida. Panggilan dari mana Kak Mida? Dari Marine Terrace. Orang Marine Terrace. Wah, ini dari rumah nampak laut tak? Nampak. Wah, ini pemandangan yang cantik. Rumah saya tingkat 15. Oh, patutlah. Jadi kalau malam-malam tengok kat koridor, tengok laut tu, tak ada nampak benda yang pelik ke? Tak ada kapal-kapal semua. Benda-benda yang menakutkan tak ada lah Tak. Jadi Kak Mida, silakan kisahnya. Saya nak cerita kisah pasal rumah lama saya lah, di Tampines. Okey, silakan. Saya duduk di Tampines tu, bloknya tu saya cakap tapi nanti saya cakap angka silap blok mana. Apa tu blok tu saya duduk selama 15 tahun. Tapi selama 15 tahun tu saya duduk, masalah di rumah tu sampai saya duduk 15 tahun terus saya pindah. Pasal sebelum saya duduk tu setahun tu saya dapat rumah, saya kata adik saya duduk tak ada masalah lah. Selepas adik saya duduk setahun, saya pindah sana, macam ada masalah pula pada saya. Macam gangguan
tak tahulah pasal di rumah saya tu tapak bina baru. Tapi kita pun tak ada macam sema-sema lah pasal kita dah bangkan apa semua kan. Jadi selepas saya duduk sana 3 bulan, macam-macam berlaku Casey. Halo? Silakan teruskan. Habis tu, lepas tu anak saya tengah belajar Casey. Anak saya belajar tiarap lah depan hall. Sekali kat tingkap Casey, ada kepala tergantung Casey. Kepalanya dia hantuk-hantukkan kat tingkap. Nasib baik sliding saya tu cerminnya ditutup. Lepas tu anak saya terpandang, anak saya pekirlah, mak. Sekali saya tengok dah hilang. Habis tiap-tiap malam Casey macam gitu. Tapi bila anak saya nak tidur, nanti benda macam ada satu benda macam dengar lah, tak nampak benda, dengar di telinga anak saya nanti dia bunyikan. Anak saya pekik je, nanti saya datang hilang. Habis nanti anak saya yang lelaki umur dalam primary 4 gitu, Casey. Sekali nanti bila dah lepas maghrib gitu, lepas isyak, anak saya cakap, mak, dah masuk. Saya cakap, apa yang masuk? Tak tahulah, nampak macam kelibat hitam kata dia. Masuk dalam bilik, dia cakap. Jadi tiap-tiap malam gangguan tu terus saja. Sampai 15 tahun. Saya cuba bilangan mak saya lah. Saya cakap, rumah saya macam ada gangguan masalah gini. Mak saya marah, mak saya cakap, kau jangan nak macam pandai-pandai nak tahayul pula. Dia cakap, nanti dah pandai-pandai nak panggil-panggil bomo lah. Terus saya, bila mak saya cakap itu, saya tak bilang mak saya. Sekali saya kena sakit selama 3 bulan, saya tak boleh bangun. Gangguan tu. Terus tak boleh bangun, saya tak boleh tengok luar, tak boleh buka tingkap, semua tak boleh Casey. Bila saya kena cahaya je, kepala saya macam ada orang korek. Di mata saya tu macam orang korek mata saya, sampai bisa sekali. Habis saya pergi doktor sampai heran kenapa. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari pergi doktor. Lama-lama saya cubalah ikhtiar. Saya tak nak ingat apa-apa, saya cuba ikhtiar lah. Saya ikhtiar sekali, adalah orang cakap, ada hantar-hantar lah. Pun saya cakap, saya cuba berubat, nak baik je, lain saya tak nak tahu, saya cakap. Saya cuba berubat sampai pergi Perak, Casey. Tapi Alhamdulillah, saya baik. Sekali, orang yang tengah ubat ni, tanya saya, semasa saya kena gini, dari kampung, saya dah kena. Dia kata, siapa yang ubatkan saya? Oh, saya faham lah. Habis saya cakap, dia lah orang tu yang ubatkan saya. Sekali dia kata, orang tu yang ubatkan kau, dia macam ubat, dia baik, lepas tu dia macam kasih lagi lah gitu. Jadi kita sentiasa panggil dia kan. Jadi yang itu tak ada semua Casey. Sekali jiran ni Casey, dia tuduh saya simpan hantu Casey. Sekali pasal dia pun melahirkan anak. Saya ni sebagai jiran, saya ni pun pergilah melawatlah, dia bawa bersalin. Selepas saya pulang Casey, anak dia nangis terkejang-kejang. Dan si baby ni, sekali dia bilang orang semua saya yang ada simpanan tu. Habis saya terperanjat lah. Saya cakap, insyaAllah saya belum sampai ke situ. Sedangkan saya kena gangguan. Rupanya Casey dah lama saya dapat tahu yang benda yang ngacau kat rumah saya ni, dia boleh merupakan saya. Dia merupakan saya. Habis sampaikan satu hari tu, ada satu bulan tu, pas saya buat kerja kahwin, sekali tukang masak tu cakap, saya pagi-pagi subuh datang taruhkan barang kat dalam bansal dia sampai masakan dia busuk. Saya cakap, Masya Allah, saya tak pernah melakukan itu. Sedangkan hari tu saya pergi masak tempat lain. Habis saya terperanjat betul Casey, sampaikan jadi fitnah macam-macam saya. Sampai budak-budak sekolah, rumah saya sebelah sekolah, budak-budak sekolah ramai datang kat rumah saya Casey. Pekik ada ghost, full story ghost Cina Melayu. Sampai anak saya nak lestik dengan goli. Saya cakap jangan, nanti jadi satu kes pula. Habis saya cubalah, cuba ubat. Saya cuba dah ubat-ubat tak boleh juga Casey. Saya nak jual rumah saya pun susah nak laku Casey. Habis last ada orang dapat ambil. Alhamdulillah lah, bila orang tu dah datang hendak aja rumah saya terkalkan jual. Bila orang tu duduk 2 minggu, orang tu telefon saya. Dia cakap rumah awak ada masalah. Saya cakap saya tak nak rahsiakan. Saya cakap rumah saya 15 sen saya duduk tak ada apa-apa lah. Kalau gangguan di luar tu kat luar saya tak nak ambil tahu. Saya cakap pasal ke dalam rumah kita je tu.
Tapi memang betul Casey, abang ipar saya pun nampak pinggan berjalan Casey. Saya pernah cakap dengan mak saya marah abang ipar saya sendiri nampak, Masya Allah, saya tak pernah tengok, barulah ni saya tengok. Tu. Jadi bapa mentua saya pun pernah nampak gayung berjalan malam-malam. Takut betul Casey. Sampai anak saya cuba-cuba beranikan anak saya dua beradik. Kadang-kadang saya tinggalkan dua beradik tengah-tengah malam. Saya pergi pancing. Anak saya nanti pekik tali mak balik. Macam-macam bunyi Casey. Tapi saya tahulah. Tapi saya tak nak tuduh siapa-siapa. Saya sebagai ingat pada Allah Ta'ala yang melindungi saya. Itu je. Itu. Tapi saya dah selamat lah. Dah jual rumah tu. So saya pindah ke Marine Parade ni lah. Jadi di rumah baru ni tak ada apa-apa lah Ya, Alhamdulillah lah. Tenang lah. Nampak laut nampak laut. Cantik lah. Saya suka rumah Marine Parade ni. Nampak laut dari tingkat atas tu nampak cantik. Malam-malam kalau mungkin nak tenangkan diri Sentiasa ramai orang ke si. Kalau malam minggu orang kat jalan bawah blok ni pergi jalan bawah tanah tu kan. Pergi ke laut tu kat bawah blok saya ni sentiasa tak sunyi lah. Iaitu betul-betul rumah saya memang jalan ke tepi laut ni lah. Jadi terima kasih lah saya. Terima kasih Casey. Kembali. Malam, okay. Selamat malam. Baik saudara, ada yang tanya pada saya Casey cuti berapa lama. Nanti tentang cuti saya ni saya akan letakkan di Facebook saya. Dan mungkin kalau boleh siapakah pengganti supaya anda dapat persiapkan diri anda lah sebab kena switch mode. Jangan anda akan samakan semua ataupun semua penyampai udara ni yang sama macam saya. Tak boleh. Jadi saya akan beritahu anda, saya belum lagi lakarkan cuti saya ni bila sampai bila. Saya dah dapat lah, tapi cuma siapakah yang mengganti saya, ini tertakluk pada sesiapa yang boleh bertugas pada malam yang disebutkan. Jadi saya akan cuti lama, lebih kurang 2 minggu ataupun 3 minggu kalau tak silap saya, dan akan kembali hanya selepas itu untuk bersama anda dalam rancangan Misteri Jam 12, dan mungkin pun tak lama buat MJ12 lah Terima kasih dan selamat.